Okey, dekat sini ada bahagian screener kalau I saham Okey, I saham. Jadi kita buka list all screeners. Okey, kita lihat dekat I saham ni So nampak tak? Saya tunjuk yang I saham ni. Okey, screening untuk intraday ni pun sebenarnya boleh gunakan trading view. Bagi saya dah okey dah. Untuk trading view itulah yang saya tunjukkan yang sebentar tadi boleh digunakan sebagai intraday. Sebenarnya intraday Okey, dekat sini saya just bagi tips kepada yang mungkin tidak berpeluang menggunakan trading view secara subscribe penuh. Okey, tolong lihat dekat bahagian sini breakout screeners. Yang ni sangat membantu. Contoh 20D high total system. Yang ni saya nyatakan tadi 20 days high total system ataupun 52 week high screener ataupun all time high screener. Bagi saya tiga ni memang sangat membantu. Okey, so kita tengok satu Saya ni sebenarnya sesi bonus tau. Untung siapa tengok malam ni. Ini sesi bonus saya bagi. Okey, kita lihat 20D high total system. Tadi pergi kat bahagian screener, list all screener lagi sekali. So dia akan buka paparan ni, dia masuk pada menu ni dan buka bahagian breakout screeners 20D high total system. Okey, kita klik tengok apa jadi. Okey, so dekat sini kita nampak, oh Greatech. Ini saya punya favorite Greatech ni. Okey, kita tengok chart Greatech macam mana Okey, kita buka sebagai satu contoh pembelajaran pada malam ini. Okey. Kita tengok Greatech. Nampak tak? Ini tengah breakout ni. Okey, saya gunakan horizontal line. Okey, saya ambil contoh lah. Okey, ni dia punya resistance. Nampak tak resistance ni? Kalau merah. Okey, nampak tak? Dia telah breakout. Nampak ada sedikit gap kat situ. Dia breakout. Nampak tak dia punya ni? Cantik kenaikan ni. Okey. Kenapa saya kata Greatech? Okey. Ni saya bagi contoh Ini bezanya counter yang telah 52 week highs. Kita ambil kat sini. Kita tengok peratusan dia berapa kenaikan dia. Okey, tengok Okey, contoh kita nampak ni lebih kurang macam cup and handle lah bahagian sini So dia dah breakout kat sini. Contoh kita beli di sini semasa breakout. Okey, tengok berapa peratus kenaikan. Okey. Nampak hampir 32% tau. Daripada sebentar. Tak nampak sikit. Okey, daripada tarikh lebih kurang bulan Oktober sehingga kini, katalah kalau kita nampak kat sini dia nak mula retrace, kita nak jual, tak sampai sebulan pun dah 32%. Nampak tak? Ini adalah, walaupun saya cakap counter ni counter bangsawan sebab dia harga dia tinggi, okey, tapi siapa yang ada modal yang besar, contoh kalau kita beli untuk kalau RM9.18 satu lot, okey, dia 100 unit mungkin dalam RM980. Bagi saya you beli RM1,000 ke RM2,000 pun sudah memadai. Contoh kita beli dalam lingkungan RM2,000. Mungkin untuk beberapa lot, mungkin 2 lot lebih kan. So kita akan dapat hampir 32%. Hampir 32% tau. Ini bezanya counter yang telah mencapai 52 week high. Greatech ni antara counter yang saya akan masuk keluar. Kita cari peluang yang macam ini sebenarnya. Okey ni saya bagi tips juga pada malam ini Okey, nampak ni dengan breakout ni sebenarnya kat sini, resistance ni. So ini dia buat kenaikan. So yang ni saya jangka akan buat kenaikan lagi. Okey, nampak tak pada bulan Jun dia naik macam mana? Cuba tengok pada bulan Jun. Okey, ni dia breakout ni sebenarnya. Okey, dia breakout kat sini. Sehingga ke bulan September, nampak tak berapa peratus? 142% guys. Nampak tak? Sebab tu saya selalu cakap, tolong cari counter yang 50 sen dan ke atas, RM1 dan ke atas. Sebab counter-counter ni bila dia naik memang laju. Lagi-lagi counter yang telah mencapai 52 week high. Nampak tak?
Ni saya tunjukkan secara betul ya. Okey, kita tengok indikator. Okey, saya biasa tengok indikator SMA 50 kita tengok. EMA. Okey, EMA moving average exponential. Okey, saya suka gunakan EMA 50. Saya nak tengok EMA 50 kat mana. Selagi dia tak break EMA 50 ini, selagi itu dia okey, nampak tak? Belum patah lagi pun, ni hampir-hampir. Tapi belum lagi. Nampak Dia buat kenaikan lagi, nampak tak? Dia breakout lagi. Dia pergi ke tahap sokongan ni kat sini, EMA 50. Ini adalah tahap sokongan yang paling penting kepada swinger. Siapa nak swing sehingga 3 bulan, inilah method dia. Gunakanlah EMA 50 sebagai indikator anda. Dengan syarat kena cari counter yang 52 week high. Okey, siapa faham, siapa jelas, tulis komen. Okey, saya faham counter yang ada momentum. Counter yang ada momentum ialah 52 week high. Ada momentum. 52 week high ada momentum. Tulis dalam komen. 52 week high ada momentum. So nampak Okey, so kita tengok dia punya Bollinger Band pula. Okey, indikator. Okey. Bollinger Band boleh saya nyatakan dia adalah sebagai satu terowong. Satu terowong Umpama satu terowong, okey, candlestick akan berlega-lega di dalam terowong ni. Okey, dia ada upper band, okey, bahagian atas. Dia ada middle band, dia ada lower band. Okey, apa yang kita kena pastikan, pergerakan price action of the candlestick must be in the range of Bollinger Band. Nampak tak dia punya kenaikan ni? Nampak padu kan? Sekali dia naik, dia main dekat atas saja. Upper band, nampak tak? Upper band je dia main, nampak tak? Upper band, kemudian dia retrace. Okey, ini adalah counter yang sihat. Counter yang sihat perlu buat retracement. Dia turun pada lower band dan dia pergi kepada middle band dan dia naik lagi. Okey, naik. Okey, kenaikan yang sihat, kemudian dia akan buat penurunan yang sihat. Dekat sini dia naik, okey, mungkin akan tutup gap ni saya rasa. Okey, tak apa, nanti dia akan naik lagi. Sebab ni saya nampak mungkin fasa, kita tengok macam mana, tapi saya tengok kat sini Bollinger Band ni dah nampak mengembang. So kalau kata mengembang maksudnya ada peluang. Okey, kita tengok MACD pula. Kita buka indikator MACD. Moving average, convergence, divergence. Sebenarnya tuan-tuan boleh buat kajian technical analysis di sini juga, tapi tak boleh save lah sebab kita menggunakan free version. Walaupun TradingView ada limitation, jadi saya boleh nyatakan sebenarnya boleh gunakan iSaham sebagai kita punya kajian technical, tetapi tak boleh save. Mungkin boleh buat sebagai print screen. Nampak tak? Dekat sini dia baru bersilang antara percentage D dengan K. Okey, dia bersilang. So bila bersilang nampak gaya akan naik atas. Okey, dekat sini dah habis untuk bahagian oversold dan dia akan naik selepas ni. Nampak tak? Inilah indikator dia. Jadi saya meramalkan, saya membuat probability bahawa counter ni akan naik lagi untuk grey tag. Okey, jelas ya? Okey, ni saya sambil-sambil tu saya buat review jugalah untuk counter-counter yang macam ni. Okey. Kat tablet tu boleh save mungkin saya tak pasti. Sebab ni saya dah sign up. Mana saya pun tak nampak. Tak apalah, nanti boleh explore lagi lah. Sekiranya boleh save template ni. Sebab tak nampak save dia ni. Patutnya dia ada satu save kat sini. Tak nampak. Okay. So faham so ini kita review tadi yang bahagian pertama So bahagian yang ni. Okay. Turtle tadi nampak yang ni yang tadi turtle. 20D high turtle system. Okay. So kita tengok kepada bahagian yang ini pula. So boleh gunakan 52 week high screener. Okay, kita tengok apa counter yang terlibat. Oh, Malaysia Stock Biz boleh save rasanya. Mungkin boleh. Ya, betul. Terima kasih Tuan Ghazali.
Okey, kat sini pun dia nyatakan grey tag juga. Okey, saya nak tunjuk SCIB ya. Ini antara counter favorite saya. Saya tunjuk SCIB ya. Okey, rakan-rakan semua boleh lihat. Macam mana SCIB? Tu dia, nampak tak? Oh, selepas saya set up tadi dia automatic boleh buka. Okey, nampak tak? Bagaimana kenaikan SCIB? Nampak daripada dia breakout bulan Julai. Tadi dia buat kat sini accumulation. Sekarang ni dia sedang buat fasa kenaikan. Nampak dia breakout. Siapa berada kat sini kan? Untunglah tengok berapa peratus ya. Sorry. Okay, salah ni. Kita ambil price range. Kita ambil kat sini. Okay, kita ambil dekat bahagian resistance breakout sini. Wah, berapa persen Hampir 179%. Wah. Pada bulan Julai. Okay, Julai sampai ke bulan Disember. So, hampir 5 bulan lah. Hampir 5 bulan, lebih kurang 179%. Nampak tak? Ni contohlah peram 5,000 kat sini. Dah dapat berapa dah? So, faham-faham sendirilah. So, yang paling penting, EMA 50 ni nampak dia ada macam nak break kat sini kan. Nak patah taras sokongan ni, ni paras ni, tetapi dia buat pullback balik. Dia buat ni. Nampak? Dia buat rebound dan dia naik balik. Sorry, bukan pullback dia rebound balik. Dan dia meneruskan kenaikan. So ini antara counter yang saya minat jugalah, SCIB. So dekat sinilah saya beli kat situ. So kat sini semasa breakout hari tu, selepas dia buat accumulation balik kat sini. Okay, sekarang dah berapa persen? Okay, nampak tak? 53%. So biasanya saya suka beli dekat breakout tau. Saya nampak je breakout, saya akan tangkap. Sudah 53%. So inilah cara dia. Teknik-teknik beginilah yang saya rasa pendatang baru perlu lihat. So bukan bermaksud yang saham-saham mahal ni kita tak boleh beli. Sebenarnya boleh. Cara dia macam saya ajar is about your money management. Okay. Capital management ya. Sebagai contoh, kita ada duit sebanyak RM5,000. Okay, kita jangan laburkan RM5,000 tu dalam satu kaunter sahaja. Okay, study menyatakan bahawa untuk setiap traders dia hanya boleh monitor sehingga 6 kaunter sahaja untuk dia betul-betul fokus 100%. Sekiranya lebih daripada 6, memang sangat sukar dia nak fokus. Jadi fokus kita adalah kurang daripada 6 kaunter. Jadi dalam konteks ni, money management, contoh kita ada 5,000, kita boleh pecahkanlah kepada 2,000, 2,000, 1,000 ataupun 3,000, 2,000. Bergantung kepada rakan-rakan punya money management. Dan kita laburkan di bahagian sektor yang berbeza. Jangan pergi labur kat sektor yang sama. Betul cakap Tuan Zul Akhil Zafri. Jangan letak semua telur dalam satu bakul dan jangan pula dalam bakul kecil tu nak simpan 10 tray telur. Betul. So kita buat money management macam tu, capital management kita. So antaranya boleh lihat, contoh dalam counter ni saya bagi advice. Contoh kita ada RM2,000. Kita tengoklah kita buat ke belakang berapa unit kita beli dengan RM2,000. Sebab kalau kita beli satu lot lebih kurang RM615. So dekat sini mungkin lebih kurang 3 lot lebih. 300 something unit lah yang kita boleh beli. So lebih kurang macam itulah kita buat. Mungkin 3 lot kita beli sudah memadai. So almost near to 2,000, 1,800 lebih. So yang ni yang perlu dilihat oleh setiap traders. So kita kena pandang jauh ya. Sebab saya tak nak traders tercedok sebab kita layan daripada yang lantai. Dia ada sistem juga nak layan dekat lantai ni. Sebab yang itu yang pro, yang dah pro memang dia boleh layan. Jadi kepada yang baru ni, ini saya sarankan tolong tengok yang 52 week high untuk memudahkan anda faham konsep. Kita faham konsep swing dulu sebab BTST ni sangat risky. Intraday ni sangat risky untuk the new traders. Sangat risky. Kalau boleh kita swing, mungkin swing 3 hari, seminggu. Kalau boleh tahan, you ada holding power, you hold sampai sebulan. Cuba kita try step by step. Try 3 hari tengok apa jadi. Biasanya saya gunakan 3 days rule. Okay, 3 days rule ni kita tengok
counter tu dia ada buat kenaikan atau tidak. So kalau macam saya nampak macam slow sangat, saya exit. Tapi kita boleh gunakan stop loss punya function lah dalam platform. Contoh platform UOB dan M+, dia ada stop loss punya function. So boleh gunakan M+ punya function. So carilah kepada remiser yang bertauliah yang menggunakan M+ dan UOB. Okay. Alright. So yang itu paling penting tentang money management. Macam tadi saya dah ajarkan secara seberingkas tentang how to manage your money management or capital management. Okay, yang ni tadi counter 52 week high. Saya bagi contoh Sarawak Consolidated IND Berhad. Okay, saya nak tanya secara jujur. Berapa orang pernah tengok counter 52 week high? Tolong tulis dalam komen. Okay, siapa yang dah buat analisa tentang counter 52 week high? Tolong bagi komen. Saya nak tengok berapa orang yang telah buat analisa tentang counter 52 week high. Okay, saya nak tengok komen. Saya tengok berapa orang telah buat analisa ataupun mungkin berfikir-fikir, dah ada niat tapi belum ada tindakan. Ada yang telah buat tindakan tetapi belum mencuba. Ada yang telah mencuba. Saya nak tengok komen anda. Tolong bagi komen. Okay, silakan. Saya nak dengar komen anda semua tentang counter 52 week high. Alhamdulillah, Arjuna Better, mantap Padu, Patang Burger, mantap Zahariah, mantap. Okey, Engku Azhar, memang Padu. Muhammad Anwar, mantap. Muhammad Ali, okey, terbaik Tuan Ghazali kita. Muhammad Daim, okey, itu baru break 52 week high, tu boleh komen puncak. Okey, kita tengok kat sini tentang counter CIB ni. Dekat sini ada berlaku sedikit selling pressure, okay, hampir 30% ataupun 40% of the body. Okay, kita tengok besok macam mana keadaan dia. Sometimes dia akan buat beberapa series of retracement sebab dia bukan solid, bukan solid Marubozu. Dia kalau solid Marubozu, memang dia akan terus meneruskan kenaikan. Biasanya kenaikan ni dia tak banyak lah. Macam ni dia gradually dia naik sikit-sikit. Kita tengok pada tarikh 1 Disember. 1 Disember dia naik sikit. Tapi kalau dah solid macam ni, dah dua candle macam ni, biasanya dia akan retrace sedikit lah. Okay. Jiankun antara yang fail 52 week high. Betul. Sometimes ada beberapa berlaku false breakout lah. Yang ni kita kena berhati-hati. So kita kena decide cepat lah. Sometimes siapa akan tengok juga. Sometimes dia mungkin false breakout. Yang kita nak adalah the true breakout dan dia meneruskan kenaikan. Tengoklah dia punya retracement tak banyak untuk ni Sarawak ni sikit je. Cuma kat sini lah dia daripada upper ke lower. Ini semasa dia buat accumulation phase dan dia akan naik semula. Okay, so faham Alright. Okay, terima kasih komen tadi. Okay, kelebihan 52 week high. Okay, bila kata 52 week high, saya nak tunjuk dia punya RSI, Relative Strength Indicator, Strength Index. Okay. Kita tengok RSI dia. Nampak tak RSI dia? Bila dia breakout, dia telah nampak dia jadi 60 ke atas. Okay, retrace sedikit. Okay. Dan boleh mencapai 70 dan sometimes 80 pun boleh. Ini beza breakout. Betul, ada yang fake breakout juga. So kita kena tengok RSI index juga. Okay, sebab ni sebagai panduan momentum. Sebagai momentum traders, kita kena lihat RSI mesti lebih daripada 60. Biasanya saya akan tengok 60 lah. 60 je saya nampak ini momentum. Saya terus tangkap. Okay, sebab jika false breakout berapa bit sepatutnya kita cut loss. Okay, false breakout tengok kepada trading style. Sebagai contoh, sebagai traders yang swing sebulan 3 bulan, dia mungkin tak pandang sangat tentang the false breakout tu. Dia biar je dulu. Okay, tetapi kalau false breakout biasanya saya tengok kepada EMA 20 lah. Next saya adalah EMA 20. So selagi dia tak breakout pada EMA 20, saya okay saja. Saya tak akan buat stop loss sebab jarang counter 52 week high ni dia nak turun banyak lah. Apabila dalam keadaan menaik, sangat jarang berlaku lah. Kalau berlaku pun mungkin dia main-main dekat EMA 20. Saya kadang-kadang saya pandang sebelah mata, saya biar je dulu, dia akan buat kenaikan. Dia akan rebound balik.
Kebiasaan yang saya jumpa setakat inilah, berdasarkan saya punya case tadi, counter yang saya masuk memang tak pernah berlaku tiba-tiba dia drop. Jadi saya boleh katakan arah sokongan untuk cut loss bagi counter 52 week high ini adalah EMA 20. Setengah orang ada trading plan, dia akan gunakan sistem minus 10% ataupun mungkin minus 15%, bergantung. Macam saya dah decide saya akan gunakan EMA 20 sebagai saya punya sokongan yang terkuat. Kemudian baru saya akan buat decision. Bagaimana nak pastikan tidak terperangkap di puncak jika guna? Okey, sebab tu jangan masuk dulu, kita tengok dulu, kita layan dulu semasa retrace. Macam ni lah. Contoh kan, dia dah breakout tapi dia naik-naik, kemudian dia turun. Masa ni kita tengok ada peluang untuk kita masuk. Kita masuk. Okay, pastikan dia buat sokongan yang kuat tau. At least dia telah merintasi beberapa candle, macam 2-3 candle. Bagi saya itu adalah sokongan yang boleh katakan kuat. So itu cara saya lah. Macam mana nak detect counter sebelum breakout? Okay, sebelum breakout kita tengok case tadi yang ni. Okay, nampak tak volume di sini? Volume yang terhasil warna hijau melebihi volume yang sebelumnya. Nampak? Ini dalam accumulation phase. Apabila berlaku breakout, inilah signal breakout. Volumenya lebih dan dia berwarna hijau, dan kita tengok dia punya buy rate dia memang tinggi lah. Sometimes dia lebih pada 60% buy rate. So yang inilah signal yang terhasil. Dia biasanya dekat EMA 20 lah, dekat EMA 20, dekat paras-paras ni, kemudian dia breakout. Dia mesti dekat middle band. Okay, so nak pastikan tidak terperangkap di puncak tu kena masuk retrace yang betul lah. So jangan main masuk je kan. So sometimes kita ni bergantung kepada holding power. Ada yang holding power dia boleh pergi sampai sebulan, 3 bulan. Kalau kita tak kuat, mungkin setakat seminggu, dan bergantunglah untuk you buat sistem cut loss kan, mungkin minus 10%. So jangan lebih So pastikan risk and reward tu terkawal. Contoh risk kita adalah 1:2 atau 1:3, which means kita punya risk kita 10%, maksudnya minus 10, reward kita almost 20% ataupun 30% daripada harga yang kita beli. Saya ada terangkan dalam video sebelum ni, video yang ketiga. Jadi sahabat-sahabat boleh rujuk tentang video tersebut ya. Okey, salam Tuan Uzi, boleh tolong tengok counter SYF breakout. Okey, nanti kejap lagi. Okey, memandangkan ada request. Okey, sekejap lagi kita tengok kepada sesi bonus yang seterusnya lah. Okey, so faham tentang hari ini saya telah ajar satu screener baru untuk anda yang tidak berpeluang guna pakai screener berbayar. Subscribe TradingView, boleh gunakan screener ini. Macam saya tunjuk tadi contoh anda gunakan indikator apa yang anda nak. Gunakanlah I saham. Okey, jangan buang masa, terus set up MACD, RSI, Bollinger Band, EMA 50. So kat sini pun kita boleh set up lagi. Kalau kita nak EMA 20 pun boleh. So bagi saya ini adalah setup yang asas. Kita ada MACD sebagai indikator untuk tahu kita punya oversold dengan overbought. Kemudian kita ada RSI dan Bollinger Band sebagai terowong untuk lihat uptrend ataupun downtrend. Dia menaik ataupun menurun Okey. Sentiasa masuk masa retrace ke tuan? Ya, bergantung kalau anda rasa itulah peluang untuk masuk dan nampak MACD tu dia sedang membuat kenaikan. Okey, apa lagi? Kita grab the opportunity. So sebagai contoh kita kena lihatlah macam fasa ni kan, fasa accumulation, dia breakout, tolong grab terus. Mungkin boleh masuk kat sini ataupun masuk di sini, mana-mana pun boleh. As long as dia berada di paras yang hampir terendah untuk kita masuk untuk counter 52 week high. Okey, tuan boleh jadikan EMA 20 sebagai strong support untuk EP semasa retrace. Okey, syaratnya kalau kita nak swing lah EMA 20 ni mungkin swing sehingga 3 minggu. Boleh jadikan sebagai EMA 20. Untuk swing 3 minggu tu boleh. So biasanya kadang-kadang stop loss ni kita rasa mungkin agak sukar kan. Tapi kalau syaratnya untuk counter 52 week high saja saya boleh beri jaminan. Saya boleh beri jaminan. Kalau untuk counter lain tu dia memang kena gunakan stop loss sebagai panduan. Counter-counter yang belum capai 52 week high ataupun aras tertinggi dalam tempoh setahun. Memang agak sukar counter-counter yang belum capai lagi. Tapi itulah dia punya
style. Jadi kita kena faham style ni. Okey, jadi kalau anda semua faham dan jelas tentang penerangan saya ini, okey, tolong like, tolong share banyak-banyak, okey, tolong buat love banyak-banyak, okey, sebagai tanda sokongan terhadap pembelajaran kita pada malam ini. Okey.